Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita masuk chapter yang baru. Chapter 6 iaitu Chemical Equilibrium. Nak tahu lebih lanjut? Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ni kita akan masuk the new chapter, which is chapter 6. Dalam chapter 6 ni kita ada 3 subtopik. Okay, yang pertama adalah mengenai dynamic equilibrium, yang kedua adalah mengenai equilibrium constant, and at 6.3 we will learn about Le Chatelier principle. So, episod kali ini kita akan discuss konsep equilibrium. Dalam episod kali ini kita akan try to explain the following terms, which are the first one, reversible reaction, dynamic equilibrium, and also law of mass action. Kita akan state the characteristic of system in equilibrium, and also kita akan try to interpret the curve of concentration against time for reactant and product for a reversible reaction. Macam banyak kan? Don't worry, kita akan go through one by one slowly. Okay, so before kita discuss dengan lebih mendalam konsep equilibrium, what you have to know is kebiasaannya reaction in chemistry ada dua jenis, iaitu satu adalah non-reversible reaction, satu lagi adalah reversible reaction. Okay, non-reversible reaction adalah reaction yang biasa anda jumpa, iaitu most of reaction yang biasanya daripada reactant dia terus complete and stop bila dia dah menghasilkan produk. Okay, dia akan go one way, and then bila kita buat reaction ni kita akan guna this arrow lah, anak panah ini, this arrow untuk menunjukkan dia adalah non-reversible reaction. Maksudnya daripada A jadi B terus dapat C and D. Macam bila you buat eksperimen reaction between HCl and NaOH, bila you buat reaction tu you tak dapat balik NaOH dan HCl tu. Okay, you punya reaction akan stop once you dah guna semua HCl ataupun semua NaOH, depending on which one is the limiting reactant. Okay, so ini adalah non-reversible reaction. Kita tak berminat dengan benda ni untuk chapter ni. In this chapter kita lebih berminat dengan reversible reaction. Reversible reaction is reaction yang mana dia tak sampai completion pun. Okay, dia bermaksud apa yang berlaku adalah reactant tu akan berubah menjadi produk, tetapi produk tu dia akan mula terurai ataupun membentuk semula reactant tu. Maksudnya dia akan patah balik in both direction. So, ini contoh dia macam A menghasilkan B. Okay, A ni adalah reactant. Reactant tu akan mula menghasilkan produk, but once you start menghasilkan produk, your product akan dissociate untuk menghasilkan balik reactant. If you have a look at our reversible reaction ni, kita biasa guna this arrow. Okay, this arrow untuk indicate dia adalah reversible reaction. Bear in your mind, dia punya arrow mestilah macam ini. Bukannya this is wrong ataupun yang ni. Ini pun salah juga. Okay, so make sure you know which one is the correct arrow. Kita boleh kata reaction dari belah kiri pergi ke kanan, kita boleh kata itu sebagai forward reaction. Okay, kiri pergi kanan, okay, maksudnya dari reactant pergi produk, ini adalah forward reaction. Kalau daripada B menghasilkan A, kita panggil sebagai reverse reaction. Chemical reaction yang ambil bahagian dalam this both direction, forward and reverse, ini kita panggil sebagai reversible reaction. Kalau tadi hanya forward saja kan, ini kita ada forward dan dia boleh patah balik menjadi reactant semula. So itu adalah reversible reaction. Contoh macam ini, Haber process. Haber process is actually a reversible reaction yang mana kita punya reactant boleh menghasilkan produk ammonia, and ammonia boleh dissociate untuk menghasilkan balik kita punya nitrogen gas and also hydrogen gas. So this is a reversible reaction. Kalau kita tengok contoh reaction of A menghasilkan B, A is our reactant, B is our product. Okay, awalnya memang A tu akan mula menghasilkan B, tetapi as soon as some of the product form, dia akan mula menghasilkan balik A. So apa yang kita tahu kat sini bahawa kita punya produk ni dia akan menghasilkan balik kita punya reactant. So A menghasilkan B, B menghasilkan balik A. Itu adalah konsep reversible reaction. Kalau kata kita plot graph concentration against time untuk reactant dan produk ni, kita akan dapat something like this. Daripada graph ni, kita tahu bahawa concentration of A makin lama dia makin berkurang. Okay, kalau kita tengok sini, A makin lama dia makin berkurang. Concentration of B makin lama dia makin bertambah. Okay, tetapi after this point T1,
concentration of A and B remain constant. Bukannya bermaksud reaction to stop, tidak. Tetapi apa yang kita boleh kata di situ adalah after the point T1 ni, kita boleh kata the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Maksud kadar penghasilan A sama dengan kadar penghasilan B. Okey, rate dia yang sama. Bila rate dia dah sama, kita tidak dapat nampak perubahan in term of concentration of A and B. Kita boleh kata the system is now in our dynamic equilibrium. Equilibrium. Apa tu equilibrium? Equilibrium adalah state yang mana kita tak dapat nampak perubahan lagi walaupun masa bertambah. Untuk chemistry, kita ada dua jenis equilibrium, iaitu physical equilibrium and also chemical equilibrium. Bear in your mind that equilibrium ni can only happen in a closed system. Maksud dalam keadaan yang tertutup saja. Okay, in a closed system baru dia boleh menghasilkan equilibrium. Kalau kita ada open system, kita tidak akan dapat equilibrium. Now kita nak tengok physical equilibrium. Physical equilibrium ni dia lebih melibatkan kepada physical changes. Okay, dalam contoh kalau kita ambil sebagai evaporation of water molecule in a closed system, kita dapati bahawa the system is in equilibrium if the number of water molecules evaporated equal the number of water molecule yang dah condense. Macam ni lah. Okay, water kamu akan evaporate. Okay, and then bila dia jadi vapor, vapor ni dia boleh hilang kinetic energy, jadi balik you punya liquid. So condensation berlaku. Kalau kita tak nampak perubahan tu, okay, bermaksud the system is already in equilibrium. Okay, kita tidak merubah chemical composition dia. Maksudnya kalau kita start H2O, akhir dia pun H2O. Tapi yang kita ubah adalah dia punya physical state dia saja. So sebab tu dia dikenali sebagai physical equilibrium. Physical equilibrium terhasil disebabkan oleh ada perubahan dia punya physical state tanpa mengganggu dia punya chemical composition. Dalam chapter ni, kita lebih berminat dengan chemical equilibrium. Chemical equilibrium is actually a reversible reaction yang happen to both reactant and product. Okay, di mana sampai satu point tu concentration of reactant and concentration of product tidak ada perubahan. Walaupun kita tambah masa, tapi reaction tu tetap maintain constant pada dia punya concentration tu. Benda ni terjadi disebabkan oleh rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Chemical equilibrium ni juga dikenali sebagai dynamic equilibrium. Kita ambil contoh ini. Okay, this is a reaction of N2O4 gas yang decompose menghasilkan NO2, nitrogen dioxide gas. Okay, what you have to know, N2O4 is actually a colorless gas, while your NO2 is actually a brown colored gas. Okay, the reaction dia akan convert N2O4 jadi NO2. And bila dia mula start conversion tu, concentration of NO2 akan bertambah dan kita akan dapat nampak our container akan menjadi lebih brown. Okay, so contoh macam ni. Ni masa awal eksperimen. Masa awal ni kita nampak bahawa macam ada mula sikit-sikit brownish colour dah mula berlaku di situ pada masa T = 0. Okay, this is because some of N2O4 dah mula decompose menghasilkan NO2. Okay, so kita dah mula nampak sikit. As time goes by, kita nampak colour dia makin lama makin intense. Bermaksud lebih banyak NO2 dah yang mula terhasil. Okay, N2O4 dah mula berkurang. Okay, after that, kita nampak bahawa dia makin pekat warna dia. Masa makin bertambah, bermaksud lebih banyak colour dia. Dia mula menghampiri warna dia bila dalam keadaan equilibrium. Okay, and as we can see, warna dia tidak ada perubahan dah. They maintain constant. This is because one rate of the NO2 decompose. Sorry. This is because the rate of N2O4 decompose as fast as NO2 form balik N2O4 tu. Maksud dia tidak ada perubahan lah in term of concentration dia. Dia remain constant. Chemical equilibrium boleh dikonsider sebagai dynamic equilibrium disebabkan oleh dia punya rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction at the point of equilibrium. So kita kata when equilibrium is established, chemical equilibrium is actually a dynamic process. Okay, so reactant and product dia punya concentration tidak berubah. I've been stating this a lot in this video. Okay, concentration dia tidak berubah. Bukan bermaksud concentration dia kena sama, tak. Concentration dia remain constant sahaja. Kalau kita tengok graph decomposition of N2O4 and NO2,
Okay, kita boleh dapat macam-macam version graph. Dia boleh bersilang, dia boleh tidak bertemu, dia boleh tak bertemu langsung. Okay, kalau graph ini kita bermula dengan dalam kontainer kita tu dah ada NO2. Okay, makin lama dia makin berkurang. Kalau graf yang ini, okay, kita bermula dengan N2O4. Dan kita nampak dekat sini, di sini, this point adalah point of equilibrium. Ini pun point of equilibrium. Characteristic of a system in equilibrium. Ada 3 karakteristik dia. Yang pertama, concentration of reactant and product dia remain constant. Yang kedua, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. And yang ketiga, dia punya reaction quotient mesti sama dengan equilibrium constant. Mengenai reaction quotient ni akan diterangkan dalam video-video yang akan datang, maybe dalam the 3rd video or the 4th video. Baru kita akan tengok apa itu reaction quotient. But for now, just terima dulu bahawa at equilibrium the characteristic is reaction quotient is equal to the equilibrium constant. Now, nak introduce one concept which is law of mass action. This law of mass action ni akan jadi awalnya building block untuk the next video. Law of mass action states that dia cakap, kalau kata kita ada satu reaction, dia kata dia punya hasil darab concentration of product adalah C. Hasil darab dia each raised to the power equal to its coefficient. Maksud C kuasa C darab D kuasa D. Okay, kita bahagi dia dengan hasil darab concentration of the reactant A darab B each raised equal to the power of its coefficient. Okay, so kuasa A kecil, kuasa B kecil, ini sama dengan satu constant K. Okay, so ini at specific temperature lah. So ini kita akan panggil dia sebagai equilibrium constant. Okay, so konsep equilibrium constant akan diterangkan dalam video selepas ni. So I really hope you enjoy this video. Dalam video kali ni kita belajar banyak terminologi yang baru. Ingat how does reversible reaction work. Okay, dia lain daripada unreversible reaction. Ingat juga kita ada belajar pasal konsep equilibrium, dynamic equilibrium, characteristic of equilibrium. Okay, semua tu anda kena faham. Okay, so chapter ni akan ada banyak calculation. Kita akan introduce dengan banyak lagi benda-benda yang menarik. So I hope you really enjoy this video. Keep on working hard no matter what happen. Just keep on striving for the star. That's all for me. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum and bye.